Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria, pagi Jumaat 19 Safar 1444 bersama dengan 16 hari bulan 9 2022. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat ini surah yang ke-51, juzuk yang ke-26. Masih lagi dalam juzuk yang ke-26. Kita akan sambung ayat bermula dari ayat 7 sehingga ayat 14. 7 hingga 14. Tajuk yang kita akan bincangkan pada kali ini iaitulah Allah Ta'ala bersumpah dengan langit. Nah, sambungan daripada ayat semalam, Allah Ta'ala bersumpah dengan 4 perkara. Bermula dengan angin, awan, kapal ataupun bulan bintang, matahari, dan bersumpah dengan malaikat. Menunjukkan bahawa semua yang dijanjikan oleh Allah adalah benar. Kemudian disambung lagi pada ayat yang ke-7 ini, Allah bersumpah dengan langit. Langit yang begitu comel, lawa. Kalau Kelantan kata molek comel loteng, tak? Comel loteng. Langit ni siapa dia kata tak comel? Kemudian Allah gambarkan bagaimana puak kafir sama-sama dia pun terumbang-ambing nak mencari apa benda yang kita nak tuduh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak tuduh apa kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tuduhlah kau, mana boleh tahu. Kemudian Allah Taala nyatakan balasan azab bagi mereka di akhirat. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, ayat 7 ini bermula di ayat 1 muka surat 1151. 1151. Mari kita mula dengan baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya, insya-Allah diakhiri dengan 5 faedah daripada ayat yang kita baca. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. Ayat 7, was-sama'i zatil hubuk, dan demi langit yang mempunyai jalan-jalan yang berbagai-bagai bentuk keadaannya. Jadi langit itu comel. Al-hubuk ay at-tara'iqil hasanah al-muhkamatil bina. Jadi comel bentuk dia tu, dan teguh dia punya binaan dia sangat kuat. Tak pernah lagi kita dengar langit runtuh. Ada tak? Langit runtuh ada dah?
Oh, ramai orang mati semalam, pasal apa? Langit runtuh. Tak ada lagi. Nah, yang adanya keruntuhan manusia tu, keruntuhan akhlak tu banyak. Nah, ini. Jadi Allah Ta'ala sekali lagi bersumpah dengan langit. Langit mana? Zatil khalqil hasani, yang comel bentuk dia, al-mutqanil muhkamil bina, yang teguh binaannya. Yang teguh binaannya. Jadi ulama tafsir, ulama lughah berbeza pandangan tentang apakah makna al-hubuk, zatil hubuki. Dalam tafsir Adwa'ul Bayan, Syekh Muhammadul Amin Asy-Syanqiti rahimahullah mengatakan, fihi lil ulama'i aqwalun mutaqaribatun la yukazzibu ba'daha ba'da. Ulama ada pandangan huraian tersendiri makna al-hubuk. Semua makna itu tidak bertentangan, boleh disatukan. Yang pertama, dia kata annal hubuka jam'u habikah au hibakin. Makna dianya zatit tara'iq. Jalan-jalan dia tu, jalur-jalur dia tu comel. Mana kalau orang kita duduk di tepi laut, kita tengok kaki langit. Macam ada kaki langit tak? Cuba tengok di kaki langit. Ada kaki langit. Tapi nampaklah comel langit tu. Tu dia. Lawa dia kata. Ada kata zatil hubuk ai zatil khalqil hasan. Comel dia punya bentuk, teguh dia punya binaan. Qala ba'dul ulama, orang lain pula kata apa? Zatil hubuk ai zatiz zainah. Maknanya ada perhiasan. Lawa. Ada lagi yang mengatakan zatil hubuk bermakna zatis syiddah. Kuat dia punya kedudukan. Akhirnya Syanqiti rahimahullah dia kata apa? Wal ayatu tashmalul jami'. Semua makna-makna tadi betul belaka. Betul belaka. Fa kullul aqwali haqqun, setiap pandangan itu benar. Ini berdasarkan kepada analisa yang dibuat oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir dia. Setelah dia menyebut nama-nama aqwal ulama, Ibnu Katsir kata apa? Wa kullu hadhil aqwal tarji'u ila syai'in wahidin. Semua pandangan ulama tu balik pada satu je. Apa dia? Langit tu comel, indah. Dan di antara keindahan dia duduk atas, duduk belah atas, tinggi. Kuat teguh binaan dia. Luas dia punya kedudukan dan diperhiasi dengan bintang-bintang. Maknanya semua pandangan ulama tadi diterima pakai dan disatukan. Kita kata itulah makna al-hubuk. Ini makna Al-Quran. Al-Quran ini Allah Ta'ala turun dengan bahasa yang ahli-ahli bahasa terpaksa kena berfikir. Apa makna dia? Sebab apa? Sebab Allah nak cabar puak-puak fusaha wa bulaghaul Arab, pakar-pakar bahasa, sastrawan negara Quraisy, untuk nak cabar Al-Quran memang tak boleh. Tengok ulama tafsir bicara al-hubuk saja, berapa makna, berapa huraian. Mari kita pergi kepada ayat 8. Innakum lafi qawlim mukhtalif. Sesungguhnya kamu, ayyuhal musyrikun, geng-geng kafir, kamu berada dalam keadaan yang berlain-lain pendapat, berbeza-beza pendapat. Lafi aqwalin mukhtalifatin, berbeza, mutanaqidatin, yang bercanggah, bertembung satu sama lain, muttaribatin, yang tidak stabil. Tentang apa? Bagaimana tuduhan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana dia boleh tuduh satu benda yang bertentangan? Contohnya dia kata Nabi sihir. Nabi juga penyair. Mana ada orang penyair yang pandai sihir? Yang duduk boleh bahasa orang sihir ni lain, dia punya cara, penyair lain.
Kemudian dia kata gila. Orang gila tak boleh cakap betul. Cakap sengit. Nah, ini dia panggil bahasa dia muttaribah. Maknanya tidak boleh nak satukan. Macam tadi satu cerita langit tadi. Dia kata dia ni penyair, sastrawan, lepas tu dia gila. Ada orang pakai buah gila sastrawan, mana boleh. Dan dia kata asatir, hak cerita Nabi bawa tu semuanya dongeng belaka. Dongeng apa dongeng? Ini dia panggil di antara contoh bagaimana tuduhan-tuduhan mereka tu mukhtalif. Tak boleh nak disatukan. Nak satu apa dia pun tak bersatu sama dia. Yang ni kata ni, yang ni kata ni. Yang ni kata gila, yang ni kata syair. Yang ni kata sahir, yang ni kata majnun. Apa benda? Nak tuduh orang biar tentu. Ni tuduh tak tuduh dengan tuduhan yang tidak yang dia sendiri pun pening. Macam ada dia panggil akwal, pendapat yang bertembung. Tak boleh macam tu. Allahul Akbar. Tengok ayat 9. Yu'faku anhu man ufik. Dipalingkan daripada perselisihan itu orang-orang yang telah dipalingkan Tuhan dengan sebab keikhlasan mencari kebenaran. Jadi orang-orang yang cari kebenaran, orang ini tidak akan terumbang-ambing sebagaimana geng-geng Quraisy duk cari nak tuduh apa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok nota di bawah. Jika orang-orang yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah orang-orang yang ikhlas mencari kebenaran, maka makna ayat itu seperti yang disebut di atas. Orang itu ikhlas, dia nak cari kebenaran. Sebaliknya, jika maksudnya orang-orang yang tetap engkar, maka makna ayat itu seperti berikut. Dipalingkan daripada menerima agama Islam itu orang-orang yang telah dipalingkan Tuhan dengan sebab keingkaran dan kedegilan mereka. Jadi dalam ayat ini ada dua tafsiran. Satu tafsiran, apa dia kata? Tafsiran yang pertama, dipalingkan daripada berselisih, mana orang tak kelahi, orang tak berselisih tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang betul-betul beriman, ikhlas mencari kebenaran. Satu huraian. Huraian yang kedua iaitu seperti kata bawah dipalingkan daripada menerima beriman, menerima Islam, orang yang dipalingkan Allah dari hati dia daripada menerima kebenaran dengan sebab kedegilan dan kekerasan kepala dia. Dua makna, yu'faku anhu man ufik. Jadi surah Az-Zariyat ni pendek, tapi makna dia pelik-pelik, kan? Lafaz dia tu pelik. Jadi kita kena kaji, kena teliti, kena perhalusi dulu dia punya makna. Itu sebab itu dia kata ahli ulama tafsir dia berbeza di sini. Ada yang mengatakan yu'faku ay yusrafu anil iman. Dipalingkan hati dia daripada beriman. Satu. Ada kata dipalingkan hati dia daripada membuat tuduhan. Wallahu alam. Yang betulnya dua-dua tu apa dia? Kita kata orang yang dibaling daripada beriman itu yang tak baik. Tapi kalau dia berpaling daripada perselisihan itu yang baiknya. Alhamdulillah. Kita pergi kepada ayat yang ketiga dalam siri ini. Qutilal kharrasun. Binasalah orang-orang yang sentiasa mengeluarkan pendapat yang dengan cara yang agak-agak saja. Qutila bermakna lu'ina. Tulis ni belajar. Qutila dengan makna lu'ina, dilaknat. Binasalah. Ulaikal kazzabun, para pendusta, alladzina yaquluna al-batil, yang sentiasa berkata-kata dengan perkataan yang batil dalam agama ini. Zannam minhum bila yaqin, semata-mata agak-agakkan dan dia pun tak yakin. Dia tak yakin, dia agak je. Agak je.
Jadi kharrasu ni orang yang agak. Ada satu makna lain kharrasun, pelajar tanda ni. Al-kharrasun dengan makna orang yang buat penilaian. Macam bila berbuah pokok tamar buah dekat dengan nak masak, kharras ni pegawai yang menilai ni dia mari tengok. Pokok ni 200 kilo ada. Berapa 100 gantang contohnya. Pokok ni berapa? Kemudian dia ambil zakat daripada penilaian dia tadi. Itu dia panggil kharras. Jadi kharras ni ada yang makna orang yang membuat penilaian. Berapa. Bijak. Dia tengok ya. Manakala kita sukat nanti tak lari jauh daripada apa yang dia sebut. Pak kita ni orang panggil penilai. Dia pergi tengok. Ada orang berani. Dia tengok buah rambutan. Saya berani ambil pajak pokok ni berapa ratus. Sebab dia kira berapa kilo boleh. Kharras. Tapi dalam ayat kita ni, al-kharrasun dengan mana al-kazzabun. Allazina yaquluna al-batila fid din. Orang yang bercakap tentang agama dengan batil. Cakap dengan agama dengan batil. Zannan. Dia sangkaan saja tanpa ada keyakinan. Maka kata Syekh As-Sam'ani kata, qutilal kharrasun ay lu'inal kazzabun. Dilaknat puak-puak yang mendustakan, pendusta. Kata-kata ini, tafsir ini, wa huwal muttafaqu alaihi min ahli tafsir. Ada ulama kata la yu'rafu, tidak boleh dikatakan qutila dengan makna lu'ina. Tak. Jadi makna dia apa? Maknanya al-kharrasun qad atu bima yastahiqun bihil qatla. Orang yang membuat tuduhan jahat kepada agama ini berhak untuk dibunuh. Itu dia panggil. Wa la'natullah iyahum, Allah Ta'ala laknat mereka dan menunjukkan kebinasaan mereka. Artinya dibunuh mereka itu. Panjang pula dia punya perbahasan para ulama dalam masalah ini. Jadi kita naknya dalam agama ini tak boleh kita main agak-agak. Agak-agak tak boleh. Dia kadang-kadang dia tahu benda benar. Kalau ikut sunnah Nabi SAW ini tenang. Tak ada susah-susah. Tapi oleh kerana nafsu itu besar, nak mempertahankan ajaran yang batil, bawa jenah tu, bawa jenah ni, bentang sana, bentang sini. Tujuannya apa? Tujuannya nak membenarkan benda yang memang salah. Benda yang ada sesat, jadi tak sesat. Itu dia perangai apa ni, pengikut hawa nafsu yang suka berkata batil fidin dalam perkara agama. Jadi kita jangan masuk dalam kumpulan ini. Jangan. Baik, kita pergi kepada ayat kita ni tentang puak-puak kafir yang kata macam-macam tentang agama. Ayat 11. Alladzina hum fi ghamratin sahun. Iaitu orang-orang yang tenggelam dalam kejahilan, lagi lalaikan hari pembalasan. Allazina hum fil batili ghariqun. Orang-orang yang dalam kebatilan itu tenggelam dalam tu. Wa anil haqqi ghafilun. Daripada yang benar mereka lalai. Wa anil akhirati lahun. Tentang hari akhirat mereka lupa. Allahul musta'an. Inilah dia kata ghamratin sahu. Dalam kelalaian, dalam kealpaan, dia pun tak tahu apa. Jadi ayat ni memang, ayat surah Az-Zariyat ni banyak makna-makna dia yang menarik untuk kita tadabbur, untuk kita perhatikan. Bukan senang, bukan mudah nak dapat penjelasan, kecuali kita tengok kepada apa yang dibahaskan oleh para ulama tafsir. Ini yang kata tak boleh tafsir Quran dengan otak. Kita kena tafsir dengan apa yang ditafsirkan oleh para ulama yang muktabar.
Ni orang baca tafsir pun salah juga. Hak betulnya, hak tu ayah dia tafsir, dia panggil tafsir batini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, musembah Allah Ta'ala sehingga yakin. Bila yakin, tak payah mayat. Ini ajaran sesat. Jangan duk main-main lagi tu. Duk main hakikat makrifat ni, ia akan bagi kepada kesesatan yang cukup berbahaya. Baik, ayat 12. Yas'aluna ayyana yaumuddin. Mereka bertanya secara mengejek-ngejek, bila kedatangnya hari pembalasan itu? Kita tanya dua sebab. Tanya orang tanya ni dua sebab. Satu, dia tanya nak tahu sungguh, nak faham sungguh bila untuk kita buat persiapan. Tapi geng ni, geng puak-puak mukazibun, mustahzi'un ni, dia tanya kerana nak perli. Sebab dia tak percaya. Dia tanya apa? Ayyana yaumuddin. Bila hari tu? Muhammad, kalau kita tanya, Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, yang kamu duk cerita syurga, neraka, ada persoalan-soalan, bila tu? Mana yang betul? Ayat tu perli, ayat istihza, orang Kelantan kata ayat menganyi. Betul? Ayat menganyi. Menganyi ni bahaya ni, ayat menganyi ni. Ay yas'alu ulaikal mukadzibuna bil ba'si. Puak-puak yang tak percaya kepada bangkit semula itu, mari tanya istihza'an, perli, wastib'adan liwuqu'ihi, kan dia tak percaya benda ni tak akan berlaku. Dia tanya apa? Mata yaqa'u hadzal yaum? Bila ke hari nak dibangkitkan semula tu? Lama dah ni. Zaman tok nenek kita masuk dalam kubur tak bangkit-bangkit lagi. Bila nak bangkit? Allahu akbar. Orang kalau tak percaya sedap sebab dia cakap. Orang yang tak percaya, dia cakap sedap sebab dia tak percaya. Ana duk perhati tengok. Sebahagian daripada penceramah-penceramah, pemidato-pemidato jalanan ni. Dia bercakap tu yakin. Tak kira lah ceramah politik kau, ceramah berapa, kok dia kata tu tak betul belaka bagi dia tu. Sebab dia percaya benda tu. Ataupun memang dia jenis bahasa jenis nak kelentong. Orang panggil bercakap tak berkerut dahi pun ada juga. Bahasa jenis nak mempertahankan ajaran sesat pun kuat juga. Sana sini bentang sana bentang sini, supaya apa? Nak suruh orang percaya apa yang dia buat. Tapi masalah manusia ni, kalau dia dengar lama-lama dia percaya. Pasal itulah berita, iklan kuat. Iklan ni sebab nak suruh orang percaya. Jangan main. Dia ni kata apa? Bila jadi ni? Bila? Jadi semua soalan tu soalan perli, bukan soalan nak tahu sungguh. Ayat yang ke-13. Yaumahum 'alan nari yuftanun. Jawabnya, Allah suruh jawab. Hari itu ialah hari yang mereka diseksa dengan dibakar atas api neraka. Nak sangat di? Mari tanya perli. Yaumahum 'alan nari yuftanun. Yaqa'ul jaza'u 'alaihim yauma yu'raduna 'alan nari fayuhraquna biha wa yu'azzabun. Berlakunya balasan yang kamu tanya tadi, iaitulah pada hari mereka akan dibakar dalam neraka. Mereka akan dibakar dalam neraka. Ulama sini bincang tentang makna yuftanun. Apa makna yuftanun? Kata Syekh Ibn Atiyah rahimahullah, yuftanun bermakna yuhrakun wa yu'azzabuna finnar. Mereka akan dibakar dan diazab dalam neraka. Itu makna yuftanun. Bukan fitnah orang tuduh dah. Tak ada. Fitnah di sini dengan makna dibakar. Yuhrakun wa yu'azzabun. Na'udzubillahi minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkan kami
Selamatkan keluarga kami daripada api neraka. Kata amin. Ayat yang terakhir kita. Ayat yang terakhir, Allah suruh jawab kepada soalan perli mereka tadi. Yas'aluna ayyana yawmuddin yaumahum 'alan nari yuftanun. Ingat, hari kamu akan dibakar ke dalam neraka. Bilakah ayat ini dipanjangkan, tanda pelajar, dengan ayat suratul Fatir. Suratul Fatir ayat 36 dan 37. Tengok. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kulla kafur. Puak-puak kafir dalam neraka jahanam, tidaklah mereka itu akan mati, tak matilah. Tidak juga akan diringankan azab. Demikianlah kami balas kepada orang yang kufur. Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka dok bertempik dalam neraka. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Tuhan kami, keluarkan kami daripada neraka ni. Kami nak jadi orang soleh. Tak mau lagi buat macam dulu, derhaka kepada Allah. Tak mau lagi tipu-tipu, tak mau dah. Allah jawab. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkaru wa ja'akumun nadhir. Hei, ahli neraka. Bukankah kami dah bagi pada kamu umur yang panjang? Sudah datang pemberi amaran, pemberi peringatan kepada kamu. Wa ja'akumun nadhir. Sudah ada yang beri peringatan, Rasul datang, Quran datang, uban naik atas kepala, sombong lagi. Fadhuqu fama lizzalimin min nasir. Rasakanlah, tidak ada bagi orang yang zalim penolong, tidak ada. Jadi ayat ini huraian kepada ayat wahum 'alan nari yuftanun. Kemudian malaikat kata, tengok ayat yang ke-14. Zuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Sambil dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab seksa yang disediakan untuk kamu. Rasa. Inilah dia yang dahulu kamu minta disegerakan kedatangannya. Kamu nak sangat tu, sekarang sudah jumpa. Ay yuqalu lahum wa hum yu'azzabuna hinaha finnar. Dikatakan pada mereka sedang mereka diazab dalam neraka, zuqu hariqakum ma'azaka. Rasalah bakaran kamu, azab kamu, jazaa kufrikum wa takdzibikum, balasan kepada kamu kufur dan kamu mendustakan. Habislah kita. Itu ayat. Kata Ibnu Katsir, yuqalu lahum zalika, malaikat kata sedemikian, taqri'an wa taubihan wa tahqiran wa tasghiran. Nak menghina, memandang lekeh dan mana kecil kepada seruan mereka, minta nak balik semula. Tak ada, zuqu, rasalah. Habis cerita. Allahul musta'an. Kita dengar pun kita rasa takut, kita dengar kita rasa gerun. Orang yang takut, nalah dia kena buat tindakan. Bolehkah takut saja tanpa ada tindakan? Jawabnya tak boleh. Itu nama dia angan-angan. Nah, kita ni berangan-angan besar ni. Nak pergi sana, nak buat tu, nak buat ni. Tapi tak buat, tak ada tindakan. Itu dia panggil angan-angan. Jadi kita kena beza di antara angan-angan dengan cita-cita. Cita-cita bila kita nak buat nak satu benda, kita mesti usaha biar dapat. Tapi kalau angan-angan kita buat saja, aku nak tu nak ni, buat tak? Tapi bila orang berangan-angan, siapa dia hak nyaya?
Siapa nyanyi? Mak Jening. Kenapa bila angin-angin dia panggil dia giat kayak Mak Jening angin-angin. Lis. Awaklah mak angan-angan. Main ke Mak Jening nyanyi kau kawan tu tak ada pasal-pasal. Kalau orang mengaji nahwu, siapa dia kena nanya? Umar dengan Zaid, betul tak? Daraba Amrun Zaidan. Umar dengan Zaid kena kata. Jadi dua orang nanya betul. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah kita huraian ayat 7 hingga 14 secara ringkas. Al-an nantaqil ila iqtitaf ba'd al-fawaid. Kita nak berkutip, nak ambil beberapa faedah daripada ayat yang kita baca ini. Tanda pelajar. Tengok ayat, innakum lafi qawlim mukhtalif yu'faku anhu man ufik. Innakum lafi qawlim mukhtalif, kamu berada dalam keadaan yang berlainan pendapat. Berlainan pendapat. Kata di para ulama tadabbur, dia kata al-kufar bil anbiya. Puak-puak kafir dengan nabi ni, adat merekanya antaqula kullu ta'ifatin, setiap kumpulan itu akan buat tuduhan kepada nabi mereka. Tuduhan ini yang bercanggah sama-sama dia. Bercanggah sama-sama dia. Tengok. Puak-puak ahlul kitab. Yahudi kata apa kepada Isa? Dia kata budak tak betul. Betul. Mari Nasara pula, dia kata apa? Anak Tuhan. Jadi puak-puak dia tu mengarut, tak tahulah ke mana. Yang buat tuduhan kepada Nabi SAW pula berbeza-beza. Ada kata gila, ada kata penyair. Jadi penyair dengan gila mana boleh sambung? Mana ada orang gila bercakap betul? Tak ada. Dan aqwalun mukhtalifatun batilatun. Jadi perkataan yang bercanggah-canggah buat dia tu. Ikhtilah di sini dipanggil ikhtilah mazmum. Ikhtilah yang dicela. Satu lagi ikhtilaf, tanda ni pelajar. Ada dipanggil ikhtilah tanawwu. Ikhtilah yang pelbagai, itu menunjukkan keluasan agama, keluasan syarak. Tapi ikhtilah yang berlawan, tidak. Allah Ta'ala sebut dalam surah Hud ayat 118, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Manusia ini sentiasa berkelahi, berbalah, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Saya kata apa? Jadi pengikut-pengikut Ahlus Sunnah ni, kita satu je. Kita ikut apa yang dihurai oleh Nabi SAW, dibawa oleh para sahabat, dibawa oleh para ulama tabi'in dan ulama kibar, ulama yang besar-besar, itu yang kita ikut. Tapi kalau mari yang kemudian, sama dia berkelahi juga. Ni ahli-ahli geng-geng tarekat dia panggil ni. Sama-sama dia berkelahi. Berebut nak jadi khalifah. Berebut. Allahul musta'an. Hak ni kata hak ni tak betul, hak ni kata tak betul. Dia sama-sama tak betul belaka payuh. Dia punya perjalanannya. Hak ni nak betul, hak ni nak betul sekali. Akhir kali habis ni pakar. Dia gomo, dia repuh belaka segala bidang ilmu. Tak. Ilmu hadis yang susah-susah Imam Bukhari, imam-imam besar dalam bidang hadis pun dia repuh masuk. Dia kata hadis nak tahu sahih tak payah cek-cek sanak lah, pakai mimpi jumpa Nabi jadi selalu. Baik. Maknanya ayat ini mengatakan bahawa orang-orang yang lawan Nabi, mereka akan buat tuduhan yang pelbagai, sama-sama dia pun tak bersatu. Baik, kita pergi kepada ayat yang sama lagi. Was-sama'i zatil hubuki innakum lafi qawlin mukhtalif yu'faku anhu man ufik. Sama dia. Yu'faku, dipalingkan daripada peserta orang-orang yang baik, ataupun dipalingkan daripada menerima itu orang yang tidak baik. Dua tafsiran. Ulama tadabbur kata al-haqqu la yanqudu ba'duhu ba'da. Yang benar itu tidak akan bercanggah sama-sama dia. Tak bercanggah. Bal yusaddiqu ba'duhu ba'da. Bahkan dia akan saling benar membenarkan. Saling membenarkan. Sebab itu kata di ulama, wa inna ma ulima bima'qulin sarih, maklumat yang kita terima daripada akal yang jelas, la yukhalifu qattu
la khabarun sahihun. Dia tidak akan bercanggah dengan dalil yang sahih. Makna kalau hadis sahih, akal yang betul tak akan berlawan. Tapi kalau akal kita ni tak betul, kita akan bercanggah dengan Quran, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga akal yang betul dia tidak akan sama dengan hadis yang palsu. Hadis palsu jadi hadis juga mana boleh? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Demikian juga ma'ulima bil hissi sahih. Benda yang kita nampak depan mata kita yang jelas tidak akan bercanggah dengan akal yang betul. Contohnya, dua orang ni berjalan. Kita kata budak ni ayah kepada orang tua tu. Betul tak betul? Mana boleh? Anak jadi ayah kepada budak kecil, jadi ayah kepada orang tua. Tak mungkin. Itu dia panggil yukadzibuhul his. Maknanya alam nyata ni tak akan betul, tak akan betul. Itu dia panggil. Walaupun orang itu kata nak betul. Kecuali dengan cerita kambing dengan burung. Dengar dah. Dua orang ni dia kelahi. Hak seorang kata burung, seorang kata kambing. Dia jalan bunyi perih dalam hutan. Burung tu, kambing. Duk main burung kambing merah muka-muka dua orang. Tak lama, terbang naik. Aku ayat dah burung. Terbang apa dah kambing? Nak kata apa? Itu dia panggil orang keras kepala lagu tu. Terbang apa kambing, terbang apa kambing juga. Nak kata apa? Ini dia panggil, kadang-kadang kita nak berkerah dalam perkara yang telah didustai oleh perkara yang dijelas depan mata. Jangan buat benda tu. Banyak cerita-cerita pelik ni yang kita baca. Bila kita siasat tengok, tak mungkin berlaku. Orang ni mati sebelum orang tu hidup. Nak kata apa? Macam orang kata, kenapa Imam Syafi'i tak berguru dengan Abu Hanifah? Sedap dia. Tak guna guru macam mana? Abu Hanifah mati tahun 150. Imam Syafi'i lahir 150. Macam mana nak berguru? Itu cerita dia. Baik, kita berpindah pula kepada faedah yang ketiga. Dalam ayat yang sama lagi. Innakum lafi qawlim mukhtalifin yu'faku anhu man ufik. Maknanya berbezanya pandangan puak-puak kafir itu terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, terhadap Al-Quran, dan mereka telah menyipakkan dengan sifat-sifat yang pelbagai. Itu menunjukkan kepada batilnya pandangan mereka, Yang benarnya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga bila kita belajar tentang firak, tentang kumpulan-kumpulan dalam Islam ini. Bila dia tak ikut apa yang dihuraikan oleh ulama salafus salih dalam perkara-perkara tersebut, maka dia akan terumbang-ambing. Dia akan jadi pelik, huraian dia pun bercanggah, tak tahu apa dia. Dalam masalah perkara apa saja pun, dalam masalah nak mengenali Allah. Bila kita ambil hak ulama salaf hurai, lain. Ambil yang kemudian, dia bercanggah pula sama-sama dia. Jadi kita kata, jadi ayatnya kata bahawa ikhtilafu qawlihim, berbezanya pandangan puak kafir terhadap Rasul sallallahu alaihi dan juga terhadap Al-Quran, dan mereka telah buat sifat-sifat yang bercanggah itu menunjukkan kepada batilnya apa yang mereka bawa. Kita berpindah pula kepada yang keempat. Tulis faedah yang keempat. Ayat yang ke alladzina hum fi ghamratin sahun, ayat 11. Alladzina hum fi ghamratin sahun yas'aluna ayyana yaumuddin. Tengok. Iaitu orang-orang yang tenggelam dalam kejahilan, lagi lalai terhadap hari pembalasan. Yas'aluna, mereka datang bertanya, ayyana, bilakah itu? Maka ulama tadabbur kata apa? Yas'aluna ay hinan ba'da hin, mereka sentiasa bertanya. Puak-puak kaki perli ni, geng apa ni, parodi apa benda, geng duk perli orang ni. Dia selalu tanya, jumpa ya? Mata, ayat, bila? Kira dia tanya tu ya, bila? Bila nak jadi? Bila nak dapat? Bila nak bangkit semula? Bila orang mati nak keluar kubur tu?
tak keluar-keluar pun. Jadi itu dia panggil geng-geng yang tak terima ni, perangai dia akan attack. Bila. Ayyan. Bilakah berlaku? Mata wa ayyuhaini. Ayyana dengan makna mata wa ayyahinin. Bilakah waktunya? Yaumaddin, hari kata nak balas tu bila? Jadi perangai ni, puak-puak kafir ni, dia akan sentiasa khianat, dia akan tanya sentiasa. Jumpa ya, tanya. Bila? Muhammad mari ni. Tanya dia, bila nak pakai semua orang dalam kubur? Tak bangun-bangun pun. Perangai sungguh buat ni. Kan? Baiklah para jemaah sekalian, kita jangan buat perangai macam ni. Asyik duk perli orang je. Dia perli. Yang kelima, yang terakhir. Qaulu ta'ala yaumahum 'alan nari yuftanun. Hari mereka akan dibakarkan. Jadi para ulama mengatakan ayat ini yaumahum 'alan nar ini ayat 13 ni jawapan kepada soalan. Yas'aluna yaumun. Dia tanya bila, jawab dia. Hari mu kena bakar. Kita ni kadang-kadang tak boleh baik sangat dengan orang. Kita kena ada ketegasan. Contohnya satu hari, geng-geng kafir Mekah ni, dia bawa tulang reput. Dia mari bawa tulang, dia ramah tulang ni. Dia hancur depan Nabi, kerak. Tengok. Hidup balik ni. Nabi pun naik geram juga. Tengok. Mari duduk perli hari-hari. Maka Nabi kata, na'am. Ya, Nabi kata. Allah Ta'ala akan bangkit semula kamu. Allah Ta'ala akan hidup balikmu. Dan Allah campakmu dalam neraka. Habis. Maknanya kita ni tak boleh belemah, nampak tak bermaya. Pendakwah-pendakwah ni kita kena tegas juga. Tak boleh lembek sangat. Kena ada ketegasan kita. Lembek-lembek jangan. Duk main lembek siang malam tak boleh. Orang akan naik. Maknanya wahina izin, sebagaimana mereka mari tanya bukan nak dapat ilmu, mereka tanya semata-mata nak perli, maka jawapan apa padan dengan dia. Iyalah, hari mu capok dalam neraka, hari kamu dibakar. Tunggu sana. Dia terkejut juga. Aku kena bakar. Maknanya kita kena tegas. Jadi dalam ayat ini kata ulama bahasa anna min itlaqil fitnah, di antara makna fitnah itu al-ihraq, kena bakar. Ada sebuah buku yang saya tulis, taklah tulis sangat, catatan kita, nama dia Tenang dengan Ujian. Tengok buku tu, Tenang dengan Ujian, kecil buku nota kecil. Dalam buku ni ana sebut ada beberapa makna fitnah, min ma'anil fitnah fil Quran. Kalau Quran sebut fitnatakum, fitnah tu makna apa? Jadi ada kata fitnah sini, dalam ayat ini makna fitnah di sini dengan makna bakar dengan api. Ada kata fitnah tu fitnah lah. Ada kata dia macam-macam lagi makna, banyak makna fitnah dalam Quran. Allah kata sebutkan, inna min azwajikum auladikum fitnah. Ada di kalangan isteri, anak kamu itu fitnah, mana ujian kepada kita. Kita kalau boleh anak hak baik-baik juruh, tenang. Tapi kalau boleh anak hak nakal, isteri hak tak dengar kata, dia mikir baiklah aku tak ada anak. Sebab itu ada setengah orang ni bila dia tak dapat anak, sedih dia, mandul. Kita kata pakcik, makcik, sabarlah. Allah uji kita tak ada anak, kita sabar, mungkin lebih baik daripada kita diberi anak tapi anak yang nakal. Buat apa? Dia pun tenang hati. Boleh jadi juga. Kita ada anak dah ni, kalau nakal kena sabar, kena didik dia baik-baik, berdoa pada Allah Taala. Jangan kata baik aku tak ada anak. La. Orang yang sudah ada anak tak boleh dia kata baik aku tak ada anak. Sebab anak dah ada. Jadi kita kena lalui ujian ini dengan sabar, dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dengan berusaha supaya Allah Ta'ala kembalikan mereka ke jalan yang diredainya. Jadi manusia ni begitulah, kata orang, sebagaimana orang main wow, tahu wow? Wow ni layang-layang.
Wow, lain-lain hok kecil dah. Wow, tok besar. Wow, ni kan dia naik atas, kita pecu ikut. Lama-lama kita tarik turun slow-slow. Gitulah orang ni kadang-kadang dia lara, kita kembalikan dia ke paksi jalan, insya-Allah selamat. Itu di antara makna fitnah dalam Quran. Dalam yang biasa orang buat ceramah, al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berat daripada membunuh. Dia pun marah kau. Ambil ayat Quran ni pasang kepada orang fitnah pada dia. Ayat Quran itu mana al fitnah itu mana asyirk. Syirik itu fitnah lebih berat daripada berlakunya peperangan dalam tanah haram. Jadi ayat Quran itu mesti dipahami dengan makna siyaqul ayat, bukan sepatah kata tu pakai duk ceramah belaka dah. Macam orang ceramah pada musim-musim tertentu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi. Allah Taala tak ubah mana-mana kaum sehingga kamu ubah. Kalau nak ubah projek kamu ni, ubah dia punya pilihan dalam musim-musim pemilihan. Pandang. Ayat Quran itu makna lain. Maknanya Allah Taala beri keamanan kepada kita, tapi kalau kamu buat maksiat, Allah akan ubah. Mari bencana. Baiklah para jemaah sekalian, setakat itu dulu. Makna ayat itu panjang. Boleh tengok dalam kitab apa tadi, tenang dengan ujian. Saya dah senarai ke itu makna fitnah dalam Al-Quran. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung lagi dalam siri akan datang, bermula ayat yang ke-15. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.